Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi kelas matematik di kata 1, bab 6 persamaan linear. Okey, standard pembelajaran pada hari ini ialah 6.1.3, menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, saya nak kamu buka buku teks muka surat 127. Okey, apakah yang dikatakan penyelesaian persamaan linear? So, penyelesaian persamaan linear ialah nilai berangka yang memuaskan persamaan itu. Maksudnya kita ganti pemboleh ubah di dalam persamaan dengan nilai berangka, iaitu nombor lah. Okey. Penyelesaian persamaan linear juga dikenali sebagai punca bagi persamaan itu. Yang seterusnya, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah boleh diselesaikan menggunakan 3 kaedah. Iaitu, kaedah yang pertama, kaedah cuba jaya. Kaedah kedua, aplikasi konsep kesamaan. Dan kaedah yang ketiga, kaedah pematahbalikan. So, saya akan tunjuk ketiga-tiga kaedah. So, nanti kamu boleh buat kesimpulan. Di antara ketiga-tiga kaedah ini, yang mana adalah kaedah yang paling mudah. Okey. Sebenarnya setiap kaedah ni sesuai untuk soalan-soalan tertentu. Tetapi kamu boleh sebenarnya guna mana-mana kaedah untuk menjawab soalan. So, kamu sendiri nanti buat kesimpulan kaedah mana yang lebih mudah. Okey, kita teruskan dengan contoh untuk menyelesaikan persamaan linear. Selesaikan persamaan linear 2x tambah 1 sama dengan 7 dengan menggunakan kaedah cuba jaya. Yang kedua, aplikasi konsep kesamaan. Dan kaedah yang ketiga, kaedah pematahbalikan. So, kita akan selesaikan satu soalan ni menggunakan ketiga-tiga kaedah. So, kita akan selesaikan persamaan linear 2x tambah 1 sama dengan 7 menggunakan ketiga-tiga kaedah. So, nanti kamu boleh bandingkan kaedah mana yang lebih mudah. Okey. Okey, kita lihat dulu kaedah nombor 1, iaitu kaedah cuba jaya. Okey, apa yang dikatakan kaedah cuba jaya? Okey, kaedah cuba jaya ni maksudnya kamu pilih apa-apa saja nombor yang sesuai untuk menggantikan nilai pemboleh ubah x. Dan kamu kena gantikan nilai pemboleh ubah x tu dengan nombor sehingga dapat nilai yang sama dengan sebelah kanan. Okey. Hari tu saya dah tunjuk dalam persamaan linear. Okey, kita ambil, saya tulis balik semula dekat sini. 2x tambah 1 sama dengan 7. Okey, dalam persamaan linear, senang saja untuk kamu mudah faham. Simbol sama dengan ni duduk di tengah-tengah. Kita anggap seperti tubuh badan kita. So, simbol sama dengan ni ialah badan kita. So, 2x tambah 1 ini ialah tangan kiri. Okey. 2x tambah 1 ialah tangan kiri. Dan 7 ini adalah tangan kanan. Senang nak ingat. Okey. Sama dengan duduk di tengah-tengah iaitu badan kita. Dan sebelum tanda sama dengan bahagian kiri. Selepas tanda sama dengan bahagian kanan. Okey. Ataupun tangan kiri dan tangan kanan. So, sebenarnya konsep kaedah cuba jaya ni kita akan cari nilai. Dan kita gantikan nilai itu ke dalam persamaan di sebelah kiri. Iaitu kita gantikan pemboleh ubah x. Dan pastikan bila kita ganti pemboleh ubah x, jawapan kita mesti sama dengan sebelah kanan. Iaitu mesti dapat cari sampai dapat nombor 7. Itu yang dikatakan kaedah cuba jaya. Okey. So, untuk kaedah cuba jaya, mudah kita guna. Kita buat guna jadual. Kita buat dalam jadual. So, nanti bila buat soalan, kalau soalan suruh kamu guna kaedah cuba jaya, kamu kena buat jadual. Okey. So, yang pertama, lorong yang pertama ni, kolom yang pertama, kita tulis nilai X. Ikutlah kalau pemboleh ubah yang digunakan Y, kita tulis nilai Y lah. Kalau pemboleh ubah guna P, kita tulis nilai P. Ikut pemboleh ubah apa yang digunakan, huruf apa yang digunakan. Lepas tu, kolom yang kedua, kita tulis bahagian kiri, iaitu 2X tambah 1. Kolom yang ketiga, bahagian kanan, iaitu 7. Dan yang hujung sekali, kita nak semak. Okey, betul tak nilai yang kita pilih? Selagi tak dapat sama, kita kena pilih nombor lain. Itu yang dikatakan kaedah cuba jaya. Cuba sampai berjaya mendapat jawapan. Iaitu yang sama dengan nilai sebelah kanan.
Okey, kita mulakan. Katalah kita nak gantikan nilai X dengan nombor 1. Okey, letak nombor 1. Okey, seterusnya. Okey, kita gantikan nilai X dengan 1. So, kita tulis 2. 2 dengan X tu operasi apa anak-anak murid? Saya dah bagi tahu kan? Apabila kamu nampak nombor di sebelah nombor ada huruf, bermakna nombor dan huruf itu ialah operasi darab. So, nak mudah, nak bagi nampak jalan kerja kamu tu kemas, bila operasi darab, kamu letak dalam kurungan. So, nampak macam ni. 2 kurungan 1 bermakna 2 darab 1. 2 ni kita darab ke dalam kurungan ni. Okey, 2 darab 1. Okey, dan seterusnya tambah 1. Okey, kamu bacalah jawapan dia. 2 darab 1, 2 tambah 1 sama juga dengan 3. Okey. So, nampak tak sini? Kiri 3, kanan 7. Kiri 3, kanan 7. So, nak semak dia bermakna 3 dengan 7. Simbol tidak sama dengan 7. Bermakna, kena pilih nombor lain lah. Bermakna nilai yang kamu pilih nombor 1 tu tak betul. Kena pilih nombor lain. Okey, bermakna kamu kena pilih yang kita ganti dengan 1 tadi baru dapat 3. Kita nak cari bagi dapat sampai 7. Bermakna nilai X tu kena lebih besar. Betul tak? So, katalah kita pilih nombor 2. Okey. So, gantikan X dengan 2. So, ulang langkah. 2 kurungan 2. Okey. Tambah 1. Okey. Sama juga dengan. Okey. Kira lah. 2 darab 2. Yang ni kamu kena baca lah nilai. 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. Okey. So, 5 dan 7. Kiri 5, kanan 7. So, apa yang kita boleh buat kesimpulan? Bermakna 5 tidak sama dengan 7. 5 tidak sama dengan 7. So, kita kena pilih lagi nombor lain. Katalah kita pilih nombor 3. So, kita gantikan X dengan 3. 2 kurungan 3 tambah 1. Okey, so apakah hasil? 2 darab 3, 6 tambah 1. 6 tambah 1, 7. Jadi, sebelah kiri 7, sebelah kanan 7. Jadi, macam mana kita nak tulis? Dah sama kan? So, 7 sama dengan 7. Okey, so bermakna nilai X yang dapat menyelesaikan persamaan 2X tambah 1 sama dengan 7 apa? Nilai mana yang dapat menyelesaikan? Nilai yang inilah. Nilai X sama dengan 3. So, jawapan kamu dekat bawah. Selepas kamu buat dalam jadual lengkap, kamu tulis X sama dengan 3. Okey. So, inilah jawapan kamu. Bermakna 2 kamu gantikan dengan 2 X tu gantikan dengan 3, dapat jawapan akan sama. Sebelah kiri dan sebelah kanan akan sama nilai. So, ini kaedah yang pertama, kaedah cuba jaya. Okey, kita teruskan dengan kaedah yang kedua, iaitu aplikasi konsep kesamaan. Okey, untuk kaedah yang kedua ini, saya olah sikit apa yang ada dalam buku teks, tetapi sebenarnya benda yang sama juga. So, saya olah bagi mudah. So, kamu boleh guna kaedah yang saya tunjuk. Okey. So, untuk aplikasi kaedah kesamaan, bermakna kita nak cari nilai X. So, kita nak tinggal sebelah kiri ni. Okey, sebelah kiri tadi ni, kita nak tinggal X saja kat depan. Yang lain selain daripada X, kita kena bawa pi sebelah kanan. Okey. Okey, kita mulakan dengan, di sini ada 2X tambah 1. So, kita mesti nak buang nombor 2 dan nombor 1. Okey, tips dia di sini, apabila kita nak buang nombor, nak pindahkan pergi sebelah kanan, kita pilih nombor yang duduk berasingan daripada pemboleh ubah. Yang duduk berasingan daripada pemboleh ubah dahulu. So, untuk kaedah ni, kamu kena tahu nombor mana yang kita nak pilih, nak kena pindah ke kanan. Okey. Kalau kamu silap pilih nombor pun, kamu akan dapat jawapan yang salah. So, tips dia, kamu pilih nombor yang berasingan daripada pemboleh ubah. Buang yang tu dulu. Last sekali, baru kamu buang atau pindahkan nombor yang berada bersama dengan pemboleh ubah. Okey, kalau di sini pemboleh ubah X. So, bermakna dekat sini kita nak buang nombor mana dulu? So, bermakna kita nak buang nombor 1. So, apabila kita nak buang nombor 1, bermakna kita ambil sekali dengan tanda di depan nombor 1.
Okey. So, apabila kita nak buang nombor 1, tanda di depan dia ialah positif atau tambah. Okey, jadi bila dia pergi ke kanan, dia akan jadi berlawanan. Tandanya akan berubah. Maksud berubah, bila di sini tambah, pindah ke sebelah kanan akan jadi tolak. Okey, apabila di sebelah kiri tolak, pindah ke sebelah kanan akan jadi tambah. Itu maksud saya. Apabila di sebelah kiri bahagi, pindah ke sebelah kanan akan jadi darab. Apabila di sebelah kiri darab, pindah ke sebelah kanan akan jadi bahagi. So, saya buat ringkasan kat sini. Okey, kiri. Okey, kanan. Okey. So, jika sebelah kiri ialah tambah, pergi ke sebelah kanan, kita pindah pergi sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Apabila sebelah kiri tolak, pergi ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah. Apabila sebelah kiri darab, pergi ke sebelah kanan akan jadi bahagi. Apabila sebelah kiri bahagi, pergi ke sebelah kanan akan jadi darab. Okey, tolong hafal lah. Mudah saja pindah. Bila pindah kedudukan tempat kiri ke kanan, dia akan jadi berlawanan. Sama juga kalau kita pindah kanan pergi kiri, dia juga akan jadi berlawanan. Okey? So, kalau kita pindah kanan pergi kiri pun, macam ni lah. Dia akan jadi berlawanan. Mana-mana dia boleh jadi. Pindah kiri kanan, kanan kiri. Okey. So, kita teruskan. Okey, untuk soalan ni, untuk tajuk ni sama dengan duduk di tengah. Jangan letak di depan. Okey, sama dengan duduk di tengah-tengah. Kamu tak boleh letak di depan. Kalau soalan matematik tajuk lain, sama dengan duduk di depan kan? Sama dengan, lepas tu kita buat step. Untuk tajuk ni, sama dengan duduk di tengah-tengah. Okey, so kita nak buang tambah 1. So, apabila kita nak buang tambah 1, apa yang tinggal sebelah kiri ialah 2x. So, turunkan 2x. Turunkan 2x. Okey, sama dengan... Okey, sebelah kanan ada nombor 7 kan? Turunkan 7 dahulu. Dah. Yang kita nak bawa pi daripada kiri ke kanan akan duduk di belakang. So, nampak di sini tambah 1, dia akan jadi tolak 1. Okey, dapat? Okey, tu step yang pertama. Step yang kedua, turunkan 2x sama dengan... Okey, 7 tolak 1. 7 tolak 1, 6. Okey, dapat? So, dah dapat markah dah kat situ. Dah selesai dah satu nilai. Okey, seterusnya kita nak buang apa? Nak bagi tinggal x saja sebelah kiri. So, kita nak buang 2 pula. Okey. So, tadi, yang pertama tadi saya dah sebutkan 2 dengan x operasi apa? Ingat balik, ada nombor, ada huruf. Ada nombor, ada huruf. So, bila ada nombor, ada huruf, tidak lain tak bukan satu saja operasi, iaitu operasi darab. So, dekat sini ialah operasi darab. Okey. So, lawan kepada darab, bila kita nak pindah dia pergi kanan, dia akan jadi apa? Bahagi. Jadi, kita nak pindah 2 pergi kanan. Apa yang tinggal belah kiri? X sajalah. Betul tak? Okey, turunkan X. Lepas tu, kita nak turunkan apa dulu? Turunkan nilai sebelah kanan yang ada, iaitu 6. Okey, 2 dengan X tadi darab. Pergi ke kanan jadi bahagi. So, bila bahagi, kita tulis sebagai pecahan. Tak perlu tulis simbol bahagi. Tulis macam ni. Tulis dalam bentuk pecahan. Senang kita nak kecilkan, nak potong sekali. So, 6 bahagi 2 dapat berapa? 6 bahagi 2 dapat 3. Betul tak? So, jawapan akhir ialah X sama juga dengan 3. Sama tak jawapan dengan kaedah cuba jaya? Sama kan? X sama dengan 3. So, kamu guna kaedah apa pun, jawapan kamu akan dapat sama. Okey. Selesai untuk kaedah nombor 2. So, tolong ingat, ikut step satu persatu. Jangan langkau step. Okey, jangan langkau step. Okey. So, kita lihat kaedah yang ketiga. Persamaan yang sama 2x tambah 1. Okey, kaedah pematah balikan. Okey. So, kita... untuk kaedah pematah balikan ni kita buat strategi bekerja ke belakang. Okey, maksud dari sini yang asal ni
2 dengan X ni operasi apa? Darab kan? So, bermakna 2. Okay. Darab dengan X. Okay, lepas tu yang awal ni kamu tulis dulu seperti dalam soalan. Tambah dengan 1. 2 darab X tambah dengan 1. Hasil dia dapat 7. Okay. So, pematah balikan. Okay, daripada situ pun kita tahu. Kita patah balik. So, patah balik bermakna kita tulis daripada, tadi kita tulis daripada kiri pergi kanan. So, bila patah balik kita tulis dari kanan ke kiri. So, 7. Okay, 7 sama juga dengan, okay, patah balik. Kita patah balik. Bila patah balik, dia lawan lah. Ni tambah dia akan jadi tolak. 7 tolak 1. Okay, 7 tolak 1, patah balik. Okay, nampak? Ni darab, dia akan jadi bahagi. Bahagi dengan 2. Nampak? Patah balik. So, bermakna kamu kena baca lah. 7 tolak 1. So, kita nak tulis, nak tahu jawapan, kita tulis kat bawah ni. Kita ambil yang sini. Yang patah balik ni. Yang kedua ni. Nah, yang kedua ni kita ambil, kita tulis balik. 7. Okay. Tolak kan? Tolak 1. Okay, 7 tolak 1 berapa? Jawapan dia 6. Okay, 6. Lepas tu, yang kedua, operasi yang kedua. 6 bahagi 2. Jawapan dia dapat 6 bahagi 2 ialah 3. So, 3 tu ialah X. Letak X kat depan. So, ini kaedah pematah balikan. So, kamu kena ikut step ni. Buat anak panah. Pergi daripada kiri pergi kanan dapat apa? Patah balik daripada kanan pergi kiri dapat apa? Lawan dia. Lepas tu, keluarkan kat bawah ni. Okay, nombor-nombor dan juga operasi yang kita patah balik tadi. Okay, so semua kaedah jawapan dia akan dapat sama. So, kamu boleh fikir kaedah mana yang lebih mudah. Okay, kalau ikutkan saya, kebanyakan soalan dalam peperiksaan pun kita guna kaedah nombor 2 atau kaedah B. Iaitu aplikasi konsep kesamaan. So, jika nanti kamu buat latihan, soalan tu tak nyatakan nak guna kaedah apa, so kamu boleh guna kaedah mana-mana yang kamu nak buat. Kamu kena tahu ketiga-tiga kaedah. Tak boleh tahu satu saja kaedah. Tetapi jika soalan tu nyatakan, okey, selesaikan persamaan linear di bawah menggunakan kaedah pematah balikan. So, kamu kena buat kaedah pematah balikan. Sekiranya dia tak bagi tahu guna kaedah apa, so kamu pilihlah kaedah mana yang kamu nak guna. So, kalau saya, jika soalan tu tak bagi tahu nak guna kaedah apa, kamu gunalah kaedah nombor B atau kaedah nombor 2 iaitu aplikasi konsep kesamaan. Okey. Di sini ada lagi satu contoh. Okey, untuk contoh ini saya guna kaedah yang kedua. Okey. Kaedah yang kedua sebab saya lebih suka guna kaedah yang kedua, lebih mudah dan juga lebih cepatlah untuk dapat jawapan. Okey. So, kita lihat dekat sini. Okey, langkah pertama bila dapat soalan berkaitan dengan persamaan linear, kamu kena faham dia ada dua bahagian, kiri kanan. So, di sebelah kiri adalah pecahan. Nampak tak? Di sebelah kiri ni adalah pecahan. 2x tambah 13 per dengan 5. Okey, sebelah kanan ialah 7. So, bila kamu nampak di sebelah kiri pecahan, sebelah kanan bukan pecahan, langkah yang pertama kamu jadikan sebelah kanan juga pecahan. So, jadikan sebagai pecahan 7 per 1. Okey, letak sendiri dekat soalan. Okey, kamu buat sebagai pecahan. Okey. Ingat, bila belah kiri pecahan, belah kanan pun kena pecahan. Bila belah kanan pecahan, belah kiri pun kena pecahan. Okey, itu konsep kaedah nombor 2. Okey, bila dah kamu buat kedua-dua dah jadi pecahan, seterusnya kamu buat darab. Okey, darab apa? Darab silang. Okey, nampak saja nilai kiri dan kanan dalam bentuk pecahan. Langkah berikutnya darab silang. Okey, maksud darab silang, 2x tambah 13 ni darab dengan 1. 5 ni darab dengan 7. Okey, nampak tak? Dia bersilang dekat situ. Itu yang kita kata darab silang. Okey, so kita darabkan dulu yang ada x ni letak di depan. Okey, letak di sebelah kiri. So, 2x tambah 13 darab 1 dapat 2x tambah 13 baliklah. Dah darab dengan 1 kan? Darab dengan 1 dapat balik diri dia. Okey. Sama dengan 5 darab 7, 35. Okey.
Itu step yang pertama. So nampak sekarang dah tak ada pecahan. Itu yang dikatakan kita nak langkah yang pertama ni sebenarnya kita nak jadikan sebab persamaan linear ni memang dia dalam satu baris, dia bukan pecahan. Sebab tu bila kita nampak dia pecahan, langkah yang pertama kita jadikan dulu kedua-dua pecahan. Selepas tu kita buat darat silang. Bila kita darat silang dia akan jadi satu baris. Dia dah tak jadi dia tak akan jadi pecahan lagi. So bila dah jadi satu baris baru kita buat step yang seterusnya. So, kamu lihat di kiri ada dua nombor, 2 dan 13. Okey, ada dua nombor, 2 dan 13. So, nak buang yang mana dulu? Tadi saya dah bagi tips dah. Nak buang nombor yang mana dulu? Ingat balik. Okey, slide yang awal. Kita buang nombor yang duduk berasingan daripada pemboleh ubah. Buang yang tu dulu. So, bermakna kita nak buang nombor 13 lah. Berserta dengan tanda kat depan dia. Okey. So, bila kita nak buang nombor 13, yang tinggal ialah 2x. Turunkan 2x. Okey, turunkan sama dengan. Okey, turunkan nombor di sebelah kanan. Yang memang ada di sebelah kanan. Yang asal duduk di sebelah kanan iaitu 35. Okey, baru kita bawa positif 13 atau tambah 13 daripada kiri pi kanan. So, bila daripada kiri pi kanan, kita kena tukar jadi tolak. Lawan dia, tolak 13. Okey. Ini step yang seterusnya. Okey, seterusnya kita turun dulu. 2x. Okey, cari nilai 35 tolak 13. So, 35 tolak 13, kamu kira lah. Tekan kalkulator ke, tulis dekat kertas conteng ke. Ikutlah. Kan saya dah bagi tips, kalau buat matematik kena ada kalkulator, kena ada kertas conteng. So, ikut kamu nak guna apa. Tapi kalau macam ni, saya suka kamu guna kertas conteng pun tak ada masalah. Supaya otak kamu lebih cekap mengira. Okey, so 35 tolak 13 akan dapat 22. Okey, so selesai. Step yang ketiga. Okey, seterusnya, baru kita nak buang nombor 2, betul tak? So, 2 dengan X tadi, 2 dengan X ni operasi apa? Dah berkali-kali dah sebut, 2 dengan X operasi darab. So, kita nak buang 2, kita turunkan X. Turunkan sama dengan, turunkan 22. Jadi, 2 daripada kiri, pindah pi kanan. Kiri darab, bila pindah pi kanan akan jadi bahagi. Jadi, bermakna X sama dengan 22 per 2. Jadi, jawapan akhir X sama dengan 22 bahagi 2 dapat 11. Okey. Senang saja. Ini kaedah nombor 2. Kaedah aplikasi konsep kesamaan. Okey. Kita teruskan dengan contoh B. Okey, contoh B. Langkah yang pertama, so kamu lihat dekat sini ada nombor 5 kurungan X tolak 4 sama dengan X tambah 16. So, langkah yang pertama, bila kamu nampak nombor ada kurungan, kamu kena cari dulu hasil darab. So, darab dulu. 5 dengan X turun. Dapat 5X. Okey. 5 ni positif. Ini negatif. So, positif negatif turun. Negatif atau tolak. Okey, darab pula. Darab pula dengan 5 ni darab dengan 4. Okey. So, 5 darab 4, 20. Okay, nampak sekarang dah dapat hasil, dah buang kurungan. So, saya ulang balik. Apabila nampak nombor, sebelah nombor ada kurungan, bermakna nombor di luar tu kena darab semua yang ada dalam kurungan. So, semasa kamu darab, kamu kena baca tanda dia. Maksud baca tanda, 5 ni positif lah. Okay, 5 ni positif, tak ada tanda apa-apa kat depan dia, bermakna dia positif. So, positif darab X pun positif, jawapan dia positif, positif 5X. So, positif 5 darab negatif 4. So, positif darab negatif, negatif lah, tanda beza kan. So, turun negatif. So, 5 darab 4, 20. Okey, belakang kita turun saja. X tambah 16. Okey, so untuk soalan ni kamu lihat. Sebelah kiri ada X, sebelah kanan pun ada X. So, kamu tak boleh terus ke step yang kita nak cari nilai X. Step yang pertama, kita kena susun X. Kita kena pindahkan X yang sebelah kanan ni pi ke sebelah kiri. Sebab kita nak cari nilai X, so apa yang berkaitan dengan X kena duduk di bahagian kiri atau di bahagian hadapan. So, kita kumpulkan yang ada X letak di hadapan. So, bermakna 5X. Okay, X yang sebelah kanan ni pindah pi kiri.
sama macam tadi. X ni tak ada tanda apa bermakna dia positif. So, bila dia pindah pergi kiri, dia akan jadi apa? Lawannya, iaitu negatif atau tolak X. Nampak? Saya dah susun dah. 5X turun dulu. X sebelah kanan pindah pergi kiri. X sebelah kanan tadi positif, pindah pergi kiri jadi negatif. Iaitu negatif X atau tolak X. Okey, selesai. Dah susun X. Sama dengan. Okey. 16 ni kita turun. Yang belah kanan ni kita turun. 16 turun dulu. Okey, kita pindahkan pula ni. Negatif 20 atau tolak 20 pergi ke kiri pergi ke kanan. So, negatif 20 daripada kiri pergi kanan akan jadi tambah 20. Okey, so perhati betul-betul. Daripada step yang pertama, okey, pertama sebenarnya dekat sini dah ni. Kamu dah darab hasil dapat yang ini, 5X tolak 20 sama dengan X tambah 16. Ini step yang kedua. Okey, kena faham daripada step yang kedua jadi step yang ketiga ni macam mana. Tengok balik, perhati balik. Ulang balik video saya kalau tak faham. Okey, so dekat sini 5X tolak X. So, pemboleh ubah dia serupa. Pemboleh ubah dia sama. Kita boleh tolak lah. X dengan X kita boleh tolak. Kecuali pemboleh ubah lain. X dengan Y tak boleh tolak. So, ini pemboleh ubah yang sama. So, 5X. X ni bermakna berapa X? 1 lah. Jadi, kita keluarkan dekat kertas conteng. 5 tolak 1. 5 tolak 1 berapa? 4. Okey, masukkan dalam ni. 4 apa? 4X. Okey, sama dengan. Okey, kira pula 16 tambah 20. 16 tambah 20 berapa? 36. Okey, dapat? Okey. So, dekat sini kena faham lah. 5X tolak X ni bermakna 5 tolak 1. 5 tolak 1, 4. 4X. Okey, so sekarang kita nak cari nilai X. So, ada lagi nombor 4. So, tak selesai lagi. Kena buang nombor 4. Atau pindahkan nombor 4 pergi ke sebelah kanan. So, bermakna 4 dengan X operasi darab. So, bermakna kita pindah pergi kanan. Turunkan X. Turunkan sama dengan. Turunkan 36. So, 4X tadi darab. Pindah pergi kanan. Dia jadi bahagi. Jadi, nilai akhir dia X sama dengan 36 bahagi dengan 4. Jawapan akhir X sama dengan 9. Okey, so untuk contoh B ni, kamu lihat balik betul-betul. Ni step saya tulis ni. Dah? Sekali buat latihan, tak ingat, tonton balik video. Fahamkan balik video. Okey? So, kalau contoh contoh yang saya baru terang ni dalam buku teks muka surat 129. So, kalau kamu lihat 129 tu kaedah yang sama macam saya buat. Cuma dalam contoh muka surat 129 contoh 5 tu kaedah dia lebih panjang. So, kamu cuba faham dulu kaedah saya ni. Ini adalah kaedah yang lebih ringkas dan lebih mudah faham. So, kaedah ni adalah sebenarnya kaedah nombor 2 iaitu aplikasi konsep kesamaan. Okey, so kita dah selesai untuk kelas pada hari ini. Untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu, saya nak kamu buat latih diri 6.1C. Okey, buku teks muka surat 129. Okey, kalau kamu buka buku teks muka surat 129, ada satu soalan. Dan soalan satu tu ada 6 pecahan soalan iaitu A sehingga F. Okey, soalan ni dia tak bagi tahu pun kamu nak kena guna kaedah apa. Dia tak sebut nak guna kaedah cuba jaya ke atau kaedah aplikasi konsep kesamaan atau kaedah pematahbalikan. So, saya bagi kebebasan untuk kamu untuk guna kaedah yang mana yang kamu nak guna untuk soalan latih diri 6.1C. So, kamu gunalah kaedah yang mana yang kamu rasa kamu nak guna. Kalau boleh, kamu cuba guna ketiga-tiga kaedah. Pelbagaikan kaedah. Maksudnya, untuk soalan A, katalah kamu guna kaedah cuba jaya. Okey. Untuk soalan B, kamu guna pula kaedah pematahbalikan. Ataupun kamu sendiri tengok, soalan ni sesuai guna kaedah pematahbalikan. So, kamu gunalah kaedah pematahbalikan. So, kamu sendiri tentukan nak guna kaedah apa untuk soalan latih diri 6.1C, buku teks muka surat 129. Okey.
Untuk soalan mahir diri 6.1 buku teks muka surat 131. Okey, soalan nombor 1, kamu kena tulis persamaan linear. Dia bagi situasi, kamu kena tulis. So, yang ni yang kita belajar kelas minggu lepas. So, kamu rujuk balik video jika tak ingat. Jika kamu ingat, okay, terus buat. Okay, soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4, dia ada bagi tahu kaedah apa yang kamu kena guna. So, kamu kena ikut kehendak soalan. Soalan nombor 2, guna kaedah cuba jaya. Soalan nombor 3, guna kaedah aplikasi konsep kesamaan. Dan soalan nombor 4, kamu guna kaedah pematahbalikan. Okay, jadi kamu cuba buat. Okay, selamat belajar dan kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.